Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang baru saja mengeluarkan titah ucapan terakhir Baginda sebagai yang di-Pertuan Agong mendedahkan rahsia sebenar Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin. Ini eksklusif ya tuan-tuan dan puan-puan, eksklusif yang belum pernah disebut di mana-mana. Anda bertuah kerana anda mengetahui perkara ini antara yang paling awal mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, sila bersama-sama dalam video ini sepanjang mungkin kerana anda bakal mengetahui rahsia sebenar di sebalik pembentukan kerajaan perpaduan Agong ini. Agong sendiri akhirnya mendedahkan cerita sebenar. Agong bertitah Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin menolak penyelesaian kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupanya ini yang berlaku. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendedahkan bahawa kedua-dua pemimpin Perikatan Nasional, iaitu Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang sebenarnya telah menolak cadangan kerajaan perpaduan sebagai penyelesaian kepada krisis politik. Jadi Baginda bertitah, saya mulakan dengan memaklumkan kepada parti pimpinan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin iaitu Presiden Bersatu dan Tan Sri Abdul Hadi Awang daripada PAS. Tapi saya tak nak bangkit ulas isu ini lagi kerana dia telah menolak pembentukan kerajaan perpaduan sebulat-bulatnya. Then, what choice do I have? Titah Baginda. Jadi, bagi siapa yang boleh mewujudkan kerajaan, dedah Baginda dalam satu sesi bersama pengamal media. Baginda juga turut bertitah, saya juga memaklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu menawarkan kepada Parti Muhyiddin dan PAS juga. Rupanya siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang tak mau terima. Ini Agong sendiri yang menawarkan tapi sendiri tak mau. Jadi sekarang tak payah nak cakap tentang perpaduan. Kamu tak faham tentang perpaduan. Kalau Agong sendiri punya cakap, kamu tak faham perpaduan. Tapi Baginda bertitah, tapi apakan daya, itu sekadar apa yang saya boleh buat. Titah Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selain itu, titah Baginda juga terpulang kepada kebijaksanaan pemimpin politik titah Al-Sultan Abdullah. Baginda mendedahkan usaha untuk membentuk kerajaan perpaduan itu dibuat lebih awal, iaitu ketika Mahyadin meletakkan jawatan, namun ia juga turut ditolak oleh kedua-dua pemimpin parti tersebut. Usaha tersebut dibuat Baginda agar kerajaan kukuh dan stabil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupa-rupanya inilah rahsia sebenar. Jadi pada pendapat saya merafak sembah ke Bawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Patik merafak sembah, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalaulah kedua-dua pemimpin parti politik ini tidak boleh mendengar nasihat pendapat daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk perpaduan negara Malaysia, macam mana kita mau percaya
bahwa mereka boleh memegang negara Malaysia, memastikan negara Malaysia punya perpaduan tetap dalam kesepatuan. Macam mana kita boleh percaya mereka dapat menjaga kemakmuran negara Malaysia? Macam mana kita boleh percaya bahawa mereka boleh menjadi kerajaan yang dapat memastikan kestabilan negara Malaysia, bukan saja politik. Sebenarnya bagi saya ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, politik itu nomor 2. Nomor 1 perpaduan dulu. Tidak ada gunanya politik kuat tapi tidak ada perpaduan. Lebih baik perpaduan kuat, sebab bila ada perpaduan kuat, mestinya negara makmur, mestinya politik pun makmur, stabil dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita menerima pemimpin yang seperti ini, yang di Pertuan Agong sendiri mendedahkan bahawa mereka menolak pembentukan kerajaan perpaduan sebulat-bulatnya. Kenapa tolak begitu mentah-mentah saja? Kenapa tak boleh bekerja sama dengan parti yang lain? Apa masalahnya? Sudah dibuktikan sekarang. Dulunya PH dan BN memang musuh ketat, tapi kerana kebijaksanaan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Baginda dapat menyelami, melihat ke depan, dapat sungguh-sungguh memandang ke depan dan menyedari bahawa satu cara untuk memastikan negara kita terus makmur, rakyat dapat rakyat dapat ditolong, dibantu, ekonomi negara dipulihkan, hanya semata-mata dengan cara perpaduan itu harus dikekalkan. Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong memang sudah mengetahui bahawa satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara Malaysia dimulakan dulu dengan perpaduan. Akhirnya ada kestabilan politik. Buktinya sekarang nampaknya kerajaan perpaduan sekarang bukan semakin lemah, walaupun ramai kata semakin lemah, ramai kata bila-bila boleh tumbang. Hadi Awang baru berapa hari jadi pembangkang, dia dah kata boleh tumbang bila-bila masa. Kemudian ada langkah London lah, langkah Dumai lah, entah langkah Cokit lah, entah lama-lama ada langkah Bendul. Lama-lama ada banyak langkah lah. Tapi nampaknya langkah-langkah ini tak jalan, kerana terbukti Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong membuat keputusan yang tepat. Buktinya semakin ramai MP daripada pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita menantikan, dikabarkan, didakwa, dikatakan kemungkinan besar akan ada lagi sehingga 10 atau 13 orang, 10 hingga 13 orang dikatakan bakal akan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ditambah lagi dengan masalah bersatu sekarang ini yang makin parah, dikatakan sampai ada 2 kem Azmin dan kem Hamzah Zainuddin. Lepas itu ada pula Hamzah Zainuddin ambil alih presiden, tapi Azmin Ali nak menolak. Macam itulah cerita dia, tapi belum tentu kebenarannya lah. Kita dengar-dengar begitu dalam media dan sebagainya. Apapun, daulat tuanku, inilah sebenarnya yang berlaku. Baru kita tahu. Terpulang kepada anda, kita berada di negara demokrasi. Mau terus sokong, silakan. Mau sokong kepada perpaduan, silakan. Saya secara pribadi, saya menyokong Tita Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk mempertahankan perpaduan negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye.